Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk sesi penataran penggunaan modul Kampul Mata Pelajaran Sejarah bagi peringkat negeri Kedah tahun 2022, saya Cikgu Fazli bin Abdullah dan JU, seorang lagi JU, Cikgu Zaharan bin Abdullah akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk menggunakan modul yang kita sediakan ini. Okey. Secara langsungnya, kita sebagai guru-guru dalam penggunaan modul ini, kita akan tekankan kepada penekanan fungsi kata tugas soalan semasa penggunaan modul. Contohnya atas kata tugas apakah, jelaskah, mengapa, bagaimana dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita minta untuk bimbing, untuk mengenal pasti pokok soalan, stem soalan yang perlu digariskan dalam soalan yang ada dalam modul tersebut. Dan kita galakkan pelajar-pelajar kita ni highlightkan soalan latihan dalam modul. Terusnya, untuk keyword-keyword, kita galakkan pelajar-pelajar menggaris ataupun highlightkan dalam pilihan jawapan yang betul dalam latihan kertas 1. Ini kita rujuk kepada modul 3, modul fast review. Seterusnya yang nombor 4-nya ialah kita minta tuan-tuan dan puan-puan untuk membimbing bagaimana nak mulakan pendahuluan jawapan dan menyambungkan pendahuluan tersebut dengan panduan jawapan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita minta untuk gunakan keyword dalam stimulus untuk dijadikan sebagai asas jawapan bagi menjawab soalan latihan dalam modul. Dan terakhir sekali, dalam modul 2, terdapat TP. Itu standard prestasi yang kita cadangkan pada bahagian atas setiap soalan latihan dalam modul untuk tujuan tuan-tuan dan puan-puan buat tafsiran bagi tujuan PBD. Okey. Seterusnya, pada bahagian awal modul Kampul Mata Pelajaran Sejarah, kita tunjukkan bagaimana penggunaan stimulus, itu pattern lembaga peperiksaan kini. Stimulus gambar, kalau tuan-tuan dah boleh lihat dalam paparan di hadapan, terdapat gambar Perdana Menteri. Dan di sebelah kiri modul ada panduan jawapan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat daripada gambar, contoh saya bagi tahu, ada Perdana Menteri angkat tangan. Nampak tak anak panah tu? Anak panah tu merujuk kepada laungan kemerdekaan. Jadi cuba rangsang, cuba dorong pelajar-pelajar untuk gunakan gambar tu bagi menjawab soalan. Dalam modul, tuan-tuan dan puan-puan cuba teliti betul-betul bagaimana kita pandu setiap item yang ada dalam gambar tersebut untuk dijadikan sebagai asas jawapan pelajar. Alright. Seterusnya, kalau kita lihat, kita cuba bawakan dalam modul ni ialah satu kaedah penulisan menjawab secara kesan selepas fakta. Contohnya macam dalam gambar tadi, kalau saya ulang balik. Okey. Dalam item gambar, ada perkataan bulan kebangsaan. Ada gambar ramai penyokong-penyokong kerajaan, rakyat Malaysia yang sedang meraihkan bulan kemerdekaan. Dan di bawahnya ada berjalan teguh, ada perkataan berjalan teguh bersama. Jadi setiap item tu cuba tuan-tuan dan puan-puan pandu pelajar untuk gunakan dalam menjawab soalan. Contohnya macam ni. Dalam gambar tersebut ada keluarga Malaysia. So, dorong pelajar untuk memulakan contoh, kita semua adalah keluarga Malaysia. Ini akan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Itu dipanggil teknik kesan dalam menulis dan mengembangkan fakta. Jelaslah, kita juga harus menggunakan media sosial secara berhemah. Yang ini ada dalam panduan jawapan. Contohnya, menulis ucapan-ucapan murni dalam media sosial. Ucapan murni, itu ialah huraian bagi penggunaan media sosial sebagai ucapan berhemah. So, ambil balik stimulus yang ada, saya revert, keluarga Malaysia kat situ, kan dalam stimulus tu. Dan jadikan sebagai fakta dalam tulisan dan jawapan pelajar-pelajar. Dan kesannya akan dapat mengekalkan keharmonian rakyat. Negara akan menjadi aman. Rakyat juga
hidup sejahtera. Negara juga terus makmur. Kesimpulannya, hal ini akan mengekalkan kedaulatan negara selama-lamanya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ada satu slogan, Kedah, aman, sejahtera, makmur. So, cuba dalam modul ni kita kembangkan fakta, huraian berdasarkan kaedah kesan. Kaedah menulis jawapan kesan selepas fakta. Dan setiap isi-isi itu, daripada isi-isi penting dalam slogan tu akan ada markah. Okey. Dan di sini kita gariskan 20 bab daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi tuan-tuan boleh lihat satu persatu. Okey. Untuk modul 1, tuan-tuan akan mendapati terdapat lebih kurang 82 muka surat. 62 muka surat. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan cuba lengkapkan latihan kepada pelajar-pelajar tu? Saya bagi satu contoh. Contohnya macam warisan negara bangsa. Ini ada di awal modul tersebut. Jadi di sebelah kiri modul tu ada panduan jawapan. So contohnya macam soalan ceraian A ni. Namakan dua undang-undang yang diperkenalkan dalam Kesultanan tersebut. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. So kalau boleh, tuan-tuan bagi pelajar-pelajar buat latihan dan terus semak di depan pelajar. Ini ialah untuk kita bagi satu keyakinan dan kita betulkan terus kesilapan-kesilapan yang terdapat dalam jawapan pelajar tersebut. Kalau kita tuan-tuan lihat soalan B ni, modul ni direka berdasar kepada pattern terbaru dalam soalan SPM. Contohnya, ceraian B, jelaskan ciri-ciri dalam A1, tu nampak tu Hukum Kanun Melaka, dan A2, Undang-Undang Laut Melaka. Bermakna ceraian A dan ceraian B ianya berkaitan. Okey. Kita paparkan contoh helaian yang telah dijawab oleh pelajar-pelajar ni ialah untuk kita showkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak semak modul tersebut dan bagaimana nak linkkan panduan jawapan yang di sebelah kiri itu. Dan kita galakkan pelajar-pelajar untuk highlight ataupun garis keyword-keyword yang ada dalam panduan jawapan. Contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, bawah F1 ada H1. Setimpal. Kalau kita lihat dalam jawapan tu, kita semak, kita raihkan di setimpal. Satu. Yang kedua, contohnya bunuh, tikam, mencuri. Tikam. Lagi, peranan sultan. Peranan. Jadi, pemeriksa dia akan semak pada keyword-keyword. Dia akan raih di keyword-keyword. Jadi, kita bimbing pelajar bagaimana nak gunakan keyword-keyword yang ada dalam panduan jawapan untuk diingati dan digunakan dalam menjawab soalan nanti dalam SPM. Okey. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di bawahnya nampak tak ciri-ciri maling tu. Tugas-tugas maling di sebelah hujung bawah tu. Ada anak panah kan? Panduan jawapan ni dia tak lengkap. Tapi cukup untuk dapat markah yang maksimum. Jadi bolehlah explore lagi panduan jawapan tu dan minta pelajar buat mind map yang simple. Okey. Seterusnya, saya bawakan satu helaian tentang ceraian C, ceraian kebat. Bimbing pelajar mengenal pasti kata tugas soalan. Contoh dalam ceraian C yang ada kat sini, kata tugas bermula dengan mengapakah. Mengapakah ni kita tak boleh lari daripada kata hubung untuk, bagi, supaya, kerana. Jadi bimbing pelajar, kamu tengok soalan ni, bermula dengan mengapa. Jadi, kepala jawapan mesti campur dengan kata hubung. Untuk, bagi, supaya, kerana. Sebab terdapat pelajar yang menggunakan kata hubung yang silap, maka jawapan tu tak ada markah, kosong. Jadi itu yang kita kena bimbing lah. Contohnya, undang-undang penting dalam sebuah negara. Jadi, kita sebagai cikgu dalam penggunaan modul ni, kita kena pastikan kepada pelajar-pelajar, ini ialah kepala jawapan. Ini ialah pokok soalan. Contoh dalam ceraian C ni, mengapakah undang-undang penting dalam sebuah negara? Bermakna, undang-undang, kepentingan undang-undang ialah pokok soalan. Jadi, jadikan pokok soalan sebagai kepala jawapan. So,
kat sini, pelajar ni, calon ni, dia jawab undang-undang penting dalam sebuah negara untuk tekankan penggunaan kata hubung yang sangat betul, yang tepat untuk menjawab soalan. Yang bermula dengan kata tugas, mengapakah? Untuk menstabilkan keadaan politik. Di F1, panduan jawapan ialah menstabilkan keadaan politik. Selain itu, ajar pelajar, bimbing pelajar selalu menggunakan penada wacana. Walaupun dua pun. Selain itu, untuk tidak wujud rampasan kuasa, nampak tak? Lingkar paduan jawapan di sebelah kanan dialirkan ke dalam ruangan jawapan. Dan bimbing pelajar untuk membuat jawapan lengkap. Sebab selepas ini, kalau jawapan tak lengkap, mungkin calon-calon kita ataupun pelajar-pelajar kita tak akan dapat markah. Okey. Seterusnya, dapat mewujudkan pemerintahan. Nampak tak? Pelajar ni, calon ni, dalam penggunaan modul ni, dia sisip masuk beberapa kata penanda wacana yang very, very simple. Seterusnya, dapat mewujudkan pemerintahan yang berkesan. Ada kat tepi tu. Hal ini dapat membantu kerajaan. Jadi, penggunaan perkataan selain itu, penggunaan perkataan hal ini, yang ni kita kena bimbing dalam modul ni. Sebab, di dalam panduan jawapan tu, kita bagi yang sangat ringkas. Sebegitu juga dengan pada akhirnya, hal ini dapat membantu kerajaan dalam mentadbir negara secara lancar dan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat serta dapat mewujudkan keamanan negara. Kalau tuan nampak, calon ni dia gunakan panduan jawapan sebelah kiri dan dia gabungkan. Dan bimbing pelajar menggunakan kaedah kesan selepas fakta dan huraian. Contoh, kesannya kat tepi di bawah F7 kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, kesannya dapat mengurangkan kes jenayah. Kesannya negara akan stabil. Markah. Pemerintahan akan berkesan. Markah. Negara akan menjadi aman. Markah. Jadi kita bimbing pelajar untuk dapat markah dalam huraian bagi setiap fakta yang ada dalam soalan. Okey. Seterusnya. Okey, kita bagi satu contoh. Untuk 1A, maksud nasionalisme. Tolong tekankan dalam penggunaan modul ni ialah tentang keyword macam saya katakan tadi lah. No? Dan kalau tuan-tuan lihat, nampak tak di ceraian B? Jelaskan gerakan revolusi berikut. Revolusi keagungan. Kecenderungan pelajar, dia jawab tanpa guna ayat lengkap. Untuk menegakkan kedaulatan parlimen. Jadi bimbing pelajar, revolusi keagungan bertujuan menegakkan atau untuk menegakkan kedaulatan parlimen. Bermakna ayat jawapan itu lengkap. Kita dah ajar awal-awal lagi. Kita dah bimbing awal-awal lagi untuk pelajar-pelajar kita menulis jawapan yang lengkap. Okey. Seterusnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita untuk ceraian B kita banyak kemukakan, kita banyak utarakan kaitan antara B dengan C. Contoh soalan ni, jelaskan ciri-ciri dalam A1 dan A2. Okey. Kalau pelajar yang buat helaian ni, kita minta highlight, garis, setimpal, buruh, tikam, curi dan sebagainya. Contoh hukum kanun Melaka ialah hukuman yang setimpal dengan jenayah seperti bunuh, tikam dan curi. Selain itu, menceritakan, nampak tak? Kita bimbing dia untuk buat ayat jawapan yang lengkap menggunakan perkataan sendiri. Peranan pembesar dan sultan dan tugaskan untuk melantik pembesar. Hukum kanun Melaka juga. Okey. Satu lagi yang saya nak share ialah penggunaan perkataan juga. Biasanya penggunaan perkataan juga ni kita galakkan untuk ayat jawapan yang kedua. Contohnya, apa tak? Contohnya hamba dan Melaka. Galakkan pelajar dalam penggunaan jawapan dalam modul ni ialah menggunakan perkataan contohnya. Sebab pemeriksaan ni selepas penggunaan contoh, dia akan tercari-cari kat mana isi yang dia boleh bagi markah. Contohnya hamba dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Seterusnya, berkaitan dengan ekonomi. Setiap apa yang ada dalam yang di highlight, digaris dalam panduan jawapan, dipindahkan dalam ruangan jawapan yang disediakan. Mengenai yang saya katakan tadi, contoh malim kan. Malim dalam modul ni tidak ada peranan malim. Dan peranan malim dia boleh muncul sebagai soalan. Jadi kita pandu.
kita bagi isi jawapan yang kita boleh anggap sebagai tambahan. Apa peranan malim? Mengetahui keadaan ombak dan sebagainya. Seperti yang tertera di dalam layar ni, di sebelah kiri tu, nampak tak? Anak panah, ada anak panah, malim tu tugas apa. Kalau malim tu lalai, buat sehingga menyebabkan pelanggaran kapal, ia akan dijatuhi hukuman bunuh. So, kita tambah kat situ. Okey. Kita pergi pada contoh halayan ceraian C yang lain. Mengapakah undang-undang penting dalam sebuah negara? Jadi, permulaannya, bagi pelajar tengok. Mana dia isi yang ada dalam panduan jawapan tu. Contoh, menstabilkan keadaan politik. Tidak wujud rampasan. Kesejahteraan. Keamanan. Huru-hara. Jenayah. Jadi, dalam modul ni, kita linkkan apa fakta yang sepatutnya ada dalam tema undang-undang. Soalan tentang tema undang-undang, dia tak boleh lari pada politik. Politik yang stabil. Tak boleh lari daripada kesejahteraan. Tak boleh lari daripada keamanan. Jadi, ulang bagi pelajar ulang. InsyaAllah, dia orang akan dekat dengan isi-isi itu. Dan dia orang akan, insyaAllah, dia akan boleh dengan menulis jawapan dengan lancar. Okey, seterusnya, masih lagi di C. Beri komen anda tentang petikan di 1B berdasarkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Pelajar ni dia garis. Dapat membentuk masyarakat bersatu padu. Satu. Raja lambang perpaduan. Menjadikan negara aman. Menjadikan negara makmur. Setia kepada negara. Mengekalkan kedaulatan. Okey. Kita tengok contoh jawapan yang pelajar ni tulis pada panduan jawapan yang sebelah kiri tu. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dapat bentuk masyarakat bersatu padu. Poin dia bersatu padu. Selain itu, raja lambang perpaduan. Markah. Kat sini saya tak semak, saya tak right. Sebenarnya ada markah tu. Dapat menjadikan negara aman. Satu markah. Makmur. Markah. Seterusnya, setia pada negara. Okey. Untuk calon ni, dia telah pecahkan kepada prinsip setia pada negara kepada dua elemen. Satu, setia pada raja. Kedua, setia pada negara. Jadi, pecahan isi, kita cuba bimbing pelajar untuk lagi boleh pecah banyak huraian. Jadi, kemungkinan keberangkalian untuk dapat markah nanti dalam SPM sangat tinggi lah. Alright. Seterusnya, hubung kait. Okay, soalan halayan tentang hubung kait pemerintah dengan rakyat. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka selaras dengan konsep wa'adat. Apa maksud wa'adat? Wa'adat perjanjian, nampak tak? Pelajar tu garis, oh perjanjian. Tulis perjanjian. Perjanjian Demali Badaun dan Sang Purba. Masa dalam penggunaan modul ni, bila pelajar menjawab halaman-halaman tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus betulkan di hadapan pelajar. Tak perlu bawa ke rumah. Nampak dah kita betulkan. Perjanjian apa? Pelajar ni tertinggal perkataan antara. Perjanjian antara Demali Badaun, Melaka dan Sang Purba. Okey, saya bagi satu contoh. Dalam modul ni, kita selitkan masuk petikan, pattern baru lah, petikan yang perlu digunakan sebagai asas jawapan untuk jawab soalan. Contohnya, petikan berikut berkaitan wa'adat antara pemerintah dengan rakyat. Okey. Jadi, kita di peringkat sekolah, kita cuba bimbing pelajar untuk garis isi-isi yang boleh digunakan sebagai jawapan. Contoh, zalim jahat. Zalim jahat. Janganlah. Perkataan derhaka. So, soalan ni, apakah yang anda faham tentang maksud petikan di atas? Maksud petikan di atas ialah rakyat tidak boleh menderhaka. Okey, rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja, dan jika rakyat menderhaka akan mendapat tulah. Semua perkataan-perkataan tu ada dalam petikan dan galakkan pelajar garis. Oh, tani isi sudah boleh pindahkan maklumat dalam petikan terus kepada ruangan jawapan. Okey, seterusnya ceraian C. Beri komen anda tentang petikan di 1B berdasarkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Nampak tak? Pelajar ni kita dorong untuk garis isi yang sangat boleh digunakan
dalam jawapan. Contoh, dapat membentuk masyarakat bersatu padu. Raja lambang perpaduan. Menjadikan negara aman. Menjadi makmur. Setia pada raja. Setia pada negara. Mengekalkan kedaulatan. So, bila kita ulang-ulang balik, pelajar ni dia akan ada lah isi-isi penting tu yang boleh digunakan dalam jawapan, akan dia kodkan dalam kepala dia, dan insya-Allah dalam peperiksaan sebenar dia akan boleh gunakan. Okey. Satu lagi, kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan pecahkan isi. Jangan bimbing pelajar jangan gabungkan isi dalam satu ayat jawapan yang panjang. Contoh, di baris yang kelima dalam ruangan jawapan jalan layar ni, oleh itu kita tidak boleh menyebarkan berita palsu mengenai negara. Pelajar ni calon ni dia koma. Memburukkan negara di media sosial bagi mengekalkan kestabilan politik. Jadi cuba dorong pelajar untuk pecahkan isi itu. Contohnya macam ni. Oleh itu kita tidak boleh menyebarkan berita palsu mengenai negara. Noktah, ataupun contohnya yang saya palang dua tu, contohnya memburukkan negara di media sosial. Media sosial mana? Sebab kita cuba dorong pelajar untuk bagi contoh yang lain. Media sosial seperti Facebook. Noktah, ini bagi mengekalkan kesabaran politik. Jadi cincangkan, pecahkan ayat jawapan panjang yang ada 5 isi, 4 isi tu jadi kepada beberapa ayat jawapan yang baru. Okey. Okey, untuk bab 2 sebagai bagi helaian yang baru. Nampak cinta, ada perkataan cinta. Apa lagi? Yang digariskan semangat kebangsaan, ada sebagai perkataan semangat kebangsaan. Okey, ini tentang revolusi keagungan. Okey, ni tajuk yang agak-agak penting lah pada tahun ni, sebab tu kita paparkan dalam modul kampus. Menegakkan kedaulatan parlimen / hak asasi. Tokoh dia Raja James II membelakangkan parlimen masa menggubal undang-undang. Okey, dalam jawapan pelajar ni pelajar ni dimulakan revolusi keagungan di England berlaku kerana ingin saya pun tak pernah nampak, mengekalkan kedaulatan parlimen. Selain itu, ia tercetus setelah pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggulingkan undang-undang. Tu tak pernah nampak dah. Semasa mengubah undang-undang. Jadi, perincikan satu persatu dan minta pelajar garis, highlightkan isi-isi keyword-keyword yang ada dalam panduan jawapan tu. Ya. Okey. Okey, seterusnya dalam modul ni kita hadirkan gambar-gambar yang dijadikan stimulus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bimbing pelajar-pelajar dan tuan-tuan dan puan-puan gunakan gambar ni untuk jawab soalan. Ini yang kita bimbing lah, yang kita kena drill pelajar-pelajar kita. Contohnya, gambar di bawah merujuk kepada peperangan antara negara. Berdasar pada modul ni, minta pelajar teliti betul-betul apa ada dalam gambar tu. Contohnya, gambar tu ada asap, bangunan yang hancur. F1, kemusnahan harta. Link terus dengan panduan jawapan. Di sebelah kanan tu ada wanita yang sedang tolak. Macam kain kapan kan, kematian. Kos perang yang besar, memang perang yang besar lah. Inflasi berlaku bangunan yang runtuh. Okay. So, kemusnahan harta, kematian, perang, kos, perang yang besar, inflasi, ekonomi tentu jatuh. Proses pembangunan terbantu. Kesengsaraan, nampak tak? Gambar-gambar tu minta pelajar explore dan minta pelajar linkkan dengan paduan jawapan kat sebelah kiri tu dan cuba gabungkan jadi satu ayat jawapan yang lengkap. Okey. Okey, selain daripada itu, kita sisipkan masuk petikan, dan petikan itu boleh dijadikan sebagai asas jawapan. Baca maklumat dalam petikan berikut. Yang ni tentang kedudukan Raja-Raja Melayu. Untuk yang ni, panduan jawapan memang kita bagi panjang sedikit. Terpaksa. Nah,
Jadi minta pelajar teliti dan cuba gabung jalinkan apa yang ada dalam petikan sebagai panduan jawapan dan ambil panduan jawapan, sisipkan masuk dalam ruangan jawapan. Contohnya, dalam soalan ni, jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan. Itu ialah perenggan isi yang pertama. Okey, bahagian yang pertama. Dan manfaat jika sistem beraja dikekalkan. So, dalam petikan ni, dalam soalan ni, tuan-tuan dan puan-puan, cuba bimbing pelajar. Okey, kalau dapat soalan macam ni, pattern macam ni, kamu kena buat 2 perenggan. Gunakan isi yang ada dalam tu, garis. Lepas tu, ambil apa yang digariskan tu, jadikan sebagai ayat jawapan yang lengkap. Okey. Dan untuk pattern soalan yang ada dalam ada maklumat petikan ni, bagaimana cara untuk kita dapatkan markah? Ialah kita gunakan sisipkan masuk penanda wacana antara maklumat yang diambil. Dan kalau boleh, minta pelajar jangan saling bulat-bulat. Untuk elakkan daripada saling bulat-bulat, sisip masuk penanda wacana. No? Antara setiap agihan isi tersebut. Okey? Alright. Begitu juga macam ni ya. Contoh, namakan 2 negara yang menyertai lingkungan kawasan Sijori GT. So, apa yang ada dalam panduan tu, sisip masukkan. Ulang, insya-Allah dia akan boleh remind lah. Pelajar-pelajar kita akan boleh remind apa isi-isi yang boleh digunakan. Okey, saya bagi satu lagi. Okey, ini ialah pattern petikan yang ada dalam modul. Petikan berkaitan pemulihan alam sekitar. Okey. Soalan dia, hurai maklumat dalam petikan tersebut. Jadi, calon ni, dia linkkan, dia highlightkan isi-isi yang dia boleh gunakan untuk jawab maklumat untuk bahagian hurai maklumat dalam petikan tersebut. Melindungi alam sekitar, 1. Peranan belia, 1. 2. Belia lantaran perlu mempunyai pengetahuan. Belia kena ada pengetahuan. Belia kena menyayangi alam sekitar. Belia kena berusaha melestarikannya untuk generasi akan datang. 5. Belia ni adalah kategori penduduk paling ramai. 6. Belia ialah ejen penggerak kepada agenda pemulihan. 7. Mampu melonjak pembangunan. 8. Perlu disokong. Program pembangunan belia ni perlu disokong. 8. 9. Untuk bahagian yang kedua, cadangkan langkah memulihkan alam sekitar di negara ini di F10. Mengurangkan penggunaan plastik dan kertas. Itulah langkah untuk memulihkan. Okey, apa yang saya nak sampaikan di sini ialah elemen-elemen yang ada dalam tu, minta pelajar alirkan, pindahkan masuk dalam ruangan jawapan. Sehabis mungkin. Sebab dia mesti ada 2-2. Contohnya 7 isi dan 1 markah. Setakat ni yang saya tahulah. Kalau calon tulis jawapan daripada petikan 7. Dan untuk bahagian kedua dia boleh 1. InsyaAllah dia boleh masih dapat 8 markah lagi. Itu yang saya tahulah. Yang kawan-kawan saya bagi tahu. So, paling penting dalam petikan ialah minta pelajar explore betul-betul. Tulis betul-betul. Pindah betul-betul dan elakkan daripada jawab ataupun saling bulat-bulat. Nak elak pada saling bulat-bulat, sisipkan masuk penanda wacana, pecah-pecahkan dan minta dia orang garis. Garis isi-isi penting tu. Alright. Time frame penggunaan. Kita ada tiga modul dalam ni. Modul 1 kita cadangkan tuan-tuan dan puan-puan gunakan bermula pada Oktober sekarang sehingga awal November 2022 sebelum trial 2022. Jadi kerapkan memahikan calon dalam menjawab cara yang C. Itu cara bahagian stimulus gambar petikan. Sebab ini akan bantu pelajar untuk dapat markah. Ya. Modul 2 selepas trial sehingga SPM. Modul 2 ni lebih kepada SP. Dan pihak penggubal, pihak lembaga dia akan buat soalan berdasar pada SP. Jadi kita linkkan soalan kepada kita ambil SP, kita bina soalan.
dan fokuskan kepada tajuk pemberatan. Tajuk pemberatan, insya-Allah kita akan kita tak spot. Cuba kita beratkan sikit tajuk tu. InsyaAllah kita akan maklumkan dalam di peringkat PPD lah. Dan modul 3 Oktober hingga Februari. Modul 3 ni adalah fast review. Dia khas dibina untuk pelajar-pelajar belakang. Baca soalan, baca jawapan. Baca soalan, baca jawapan. InsyaAllah bila ulang-ulang banyak maklumat ataupun poin-poin yang ada dalam modul 3 tu, dalam kertas-kertas objektif tu akan dijumpai dalam peperiksaan nanti. Okey, itu saja saya rasa. Untuk slot seterusnya akan disambung oleh sahabat saya, Cikgu Zahran. Selamat menggunakan modul ni. Kita harapkan modul ni akan digunakan dan dapat dimanfaatkan dan boleh membawa mata pelajaran sejarah peringkat negeri Kedah ke arah satu peningkatan yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Muhammad Zahran bin Abdullah daripada SMK Aman Jaya, merupakan jurulatih utama mata pelajaran sejarah bersama-sama dengan ketua jurulatih kami iaitu Cikgu Muhammad Fazli yang telah membentangkan tadi modul yang pertama. So, tugas saya sebagai jurulatih yang dijemput oleh Jabatan Pelajaran Negeri Kedah untuk menerangkan kepada cikgu-cikgu dan juga kepada ibu bapa yang ingin menggunakan modul Kampoi ini, iaitu modul kertas 2. Iaitu kertas 2 dalam ni dan kertas 1. Dan modul ini sememangnya berdasarkan standard pembelajaran SP dan nilai kewarganegaraan, iaitu dalam kurungan K. Okey, seterusnya kita lihat bentuk-bentuk soalan dalam set 2 ini mengikut urutan standard pembelajaran SP. Soalan-soalan yang kita susun dalam modul ini semuanya mengikut aras tahap penguasaan TP1 hingga TP5. So, cikgu-cikgu yang ingin menggunakan modul ini, set ini boleh menggunakan modul ini untuk menguasai, untuk melatih pelajar dalam tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 5. Okay. Setiap tahap mengandungi soalan bertulis dan aneka pilihan. Bermula daripada muka surat 63 sehingga muka surat 181. Setiap soalan yang dibina ni berbeza kata tugas. Ini yang ditekankan dalam modul yang dibina ini, kata tugas. Iaitu kata tugas ni sangat penting dalam melatih pelajar supaya lebih mahir membuat penulisan jawapan yang sangat baik. Okay. Setiap soalan ini juga diberikan jawapan untuk membantu mereka membina ayat dalam penulisan yang baik. Okay, seterusnya kita lihat contoh-contoh. Ini merupakan panduan yang terdapat dalam modul. Arahan di muka surat awal muka surat iaitu menunjukkan gariskan keyword. Kita latih pelajar supaya ingat keyword-keyword dan juga minta pelajar tolong highlight atau gariskan keyword-keyword penting setiap soalan. Jadi ini cuma contoh dan saya akan tunjuk apa yang saya dah buat. Okay, ini soalan yang tingkatan 4, 9.1.1 dalam SP, iaitu dalam pernyataan soalan dia. Soalan ini saya dah gariskan. Yang pertama dia kata pembentukan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu berbeza daripada yang berlaku di barat. Itu merupakan salam kepada soalan. Itu bukan soalan lagi. Ini hanya salam dan juga panduan kepada pelajar-pelajar untuk jawab. So, cikgu kena bimbing. Cikgu nak bimbing, bagitahu pelajar-pelajar yang atas ni bukan lagi soalan. Ini hanya panduan, pembayang, salam ni sahaja. Dan di mana soalan dia? Di bawah. Iaitu jelaskan. Cikgu suruh pelajar gariskan. Apa itu jelaskan? Iaitu kata tugas. Soalan nak pelajar jelaskan. Jelaskan apa? Di sini ialah ciri negara bangsa iaitu wilayah pengaruh. Di mana pokok soalan dia ialah wilayah pengaruh. So, kita minta pelajar tolong gariskan dekat wilayah pengaruh. Jadi, itu merupakan pokok soalan. Jadi, jawapan dah ada dah disediakan. Cikgu bimbing pelajar-pelajar gunakan soalan dan jawapan
untuk menulis penulisan yang baik dalam penulisan modul tersebut. Jadi contoh je kita ambil balik soalan. Ciri negara bangsa iaitu wilayah pengaruh ialah kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya, kerajaan Funan mempunyai pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan segenting Krok. Okey, ini merupakan soalan untuk TP1. Cikgu boleh gunakan untuk PBD. Boleh juga masukkan dalam file rekod PBD cikgu-cikgu. Okey. Baik, seterusnya soalan untuk TP2. Okey, era peralihan kuasa British. Yang ini soalan arahnya lebih tinggi daripada soalan yang tadi. Cuma dia lebih kurang sama saja, dia ada juga salam soalan. Pada 1 Julai 1946, Wynberg telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, itu salam soalan. Apa kata tugasnya? Mengapakah penyerahan tersebut dilakukan? Mengapakah itu ialah kata tugas. Bila sebut mengapakah, cikgu-cikgu tolong ingatkan pelajar, soalan mengapakah mesti dia nak sebab ataupun faktor. Okey, bila mengapakah dilakukan, itu merupakan pokok soalan. Mengapa dia dilakukan? Okey, cikgu-cikgu boleh bimbing pelajar-pelajar mengambil balik soalan sedikit. Penyerahan tersebut dilakukan kerana. Okey, kita ambil jawapan dekat sebelah, masalah pewarisan tak. Okey, sambung. Sebagai huraian ni, Wynberg tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikannya sebagai raja. Okey, saya galakkan cikgu ajar pelajar jangan panjang-panjang sangat ayat. Setakat satu isi, satu huraian dalam satu ayat. Okey, beliau juga semakin tua dan uzur. Itu isi yang kedua. Sebab yang kedua. Dan beliau enggan menyerahkan tahta kepada anak saudaranya Anthony Brooke. So, cikgu-cikgu boleh bimbing pelajar menggunakan jawapan untuk jawab soalan ini. Dan menggunakan penyambung ayat dan juga kata hubung yang sesuai untuk kita membina ayat dengan lebih baik. Okey, ini soalan TP2. Kita tengok soalan seterusnya ialah dalam TP3. Iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Dekat soalan yang macam ni pun sama. Dia masih ada salam soalan, dia masih ada kata tugas, dia masih juga ada pokok soalan. So, apa yang cikgu-cikgu perlu buat? Ajar pelajar gariskan. Apa itu kata tugas? Jelaskan. Apa itu pokok soalan? Dia nak tanya apa soalan ni? Itu yang penting. Itu yang penting cikgu perlu bimbing pelajar. Jangan biarkan pelajar jawab sendiri. Bila pelajar jawab sendiri, dia akan abaikan apa yang penting-penting dekat soalan dan maka dia akan jawab perkara yang tidak berkaitan. So, tugas cikgu ialah bimbing, jelaskan perkara yang sesuai untuk pelajar guna dalam ayat-ayat tersebut. Contohnya, sistem pemerintahan beraja di negara kita adalah pemerintahan beraja daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum itu, cikgu kena pastikan yang soalan ini dia nak dua perkara. Iaitu pemerintahan beraja dan juga demokrasi berparlimen. Okey, jika soalan ini 6 markah, pelajar perlu bahagikan. 3 markah untuk beraja ataupun 3 markah untuk demokrasi berparlimen. Ataupun sebaliknya, 4 untuk beraja ataupun 2 untuk demokrasi berparlimen. Tapi, mesti ada dalam jawapan salah satu. Jangan tak ada langsung. Contohnya, pelajar dia jawab pemerintahan beraja semua. Jadi tak ada demokrasi berparlimen. So, markahnya terhad untuk separuh saja daripada markah. Jadi, tugas cikgu perlu jelaskan kepada pelajar, perlu nyatakan kedua-dua isi. Pemerintahan beraja dan juga demokrasi berparlimen. Jadi, tugas cikgu sangat penting. Jangan biarkan pelajar itu sendirian menjawab. Okay, cikgu kena bimbing, pantau dan sebagainya lah untuk menjadi pelajar itu lebih baik, lebih cemerlang, lebih sempurna lah penulisan dia. Baik, kita tengok seterusnya.
TP4 ataupun TP5. Penyataan soalan sama menghubung kait, menghuraikan hubung kait peranan rakyat dan pemerintah dalam pemerintahan sebelum kedatangan barat. Itu penyataan soalan terdapat dalam sukatan, terdapat dalam SP, standard pembelajaran. Okey. Dan juga soalan ini ada salam soalan, ada kata tugas dan juga ada pokok soalan. Itu yang paling penting. Mula-mula cikgu bimbing pelajar bila dapat saja soalan, kenal pasti apa itu salam soalan, apa itu kata tugas dan apa pokok soalan yang ditanya ataupun kata kunci. Pokok soalan ialah keyword, kata kunci. Okey, jika pelajar tak tahu apa itu kata kunci, so pelajar tak tahu macam mana nak buat jawapan. Okey, di sini kata tugas dia ialah bagaimana. Bagaimana seperti mana yang cikgu ketahui, soalan bagaimana ialah dia nak cara, langkah ataupun strategi. Tapi strategi apa? Langkah apa? Iaitu kita tengok pula kepada pokok soalan. Apa pokok soalan dia ialah bagaimana rakyat dapat menyumbang kepada kegemilangan kerajaan. Dia nak apa? Dia nak rakyat. Bagaimana rakyat dapat menyumbang. So, kita tengok jawapan dekat sebelah. Bimbing pelajar tengok jawapan di sebelah. Okay. Tengok apa rakyat boleh buat. Rakyat mesti taat setia kepada pemerintah. Itu isi yang pertama. Selain itu, rakyat juga turut mematuhi segala arahan pemerintah. Itu markah. Panduan jawapan yang diberi ini semua markah. Pemeriksa dia akan cari isi-isi penting ini untuk memberi markah. Kalau soalan yang TP5 macam ni selalunya dalam soalan ialah di C, di ceraian C, iaitu soalan berfikir. So bagaimana rakyat dapat menyumbang? Keyword dia ialah rakyat. Jangan kelirukan. Pelajar-pelajar kadang-kadang dia baca tak habis, dia tak nampak apa itu keyword rakyat. Jadi kita kena tekankan rakyat. Okay, apa rakyat dapat menyumbang? Okey, nanti kalau jawapan pelajar berbeza, jadi ini menyukarkan pemeriksa dia nak ambil dekat mana jawapan yang sebenarnya. Dan kadang-kadang kalau dia tulis lain daripada rakyat, contohnya dia letak negara. Negara dapat menyumbang kepada kegemilangan. Dia tugaskan negara. So jawapan dia salah. Pemeriksa tak dapat bagi markah. So tugas cikgu ialah bimbing pelajar tengok keyword dan juga pokok soalan dengan betul. Supaya kita nak pelajar-pelajar kita ni dia tak terpesong. Dia tak panggil apa? Terpesonglah jawapan dia daripada apa yang soalan nak. Okey, boleh cikgu-cikgu nak? Okey, senang saja. Kita nak memudahkan cara cikgu bagaimana nak bimbing saja pelajar nak jawab soalan-soalan yang berbentuk sedemikian. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ini berada pada TP5 juga. Tapi dia ada satu kelainan di sini, dia ada gambar rajah, iaitu dikenali sebagai stimulus ataupun pembayang kepada soalan. Okey. Dalam penyataan soalan ini di atas ialah media massa di negara kita. Dan diberi contoh dekat sini akhbar dan juga televisyen. Jadi, tugas cikgu juga bila tengok soalan yang macam ni, kena tengok gambar apa yang diberi dan minta tolong pelajar tolong tulis apa gambar tersebut. Contoh yang saya buat jawapan di bawah. Media massa seperti akhbar dan televisyen. Saya tulis tu akhbar dan televisyen. Nampak tak? Cikgu kena ajar pelajar tulis akhbar dan televisyen. Yang nampak, yang mereka nampak di mata apa yang ada kat situ. Soalannya ialah bagaimana? Macam saya bagi tahu tadi, bagaimana dia nak cara, langkah atau strategi. Okay. Berperanan membantu mengekalkan kedaulatan negara. Berperanan ialah pokok soalan. Bagaimana dia nak berperanan? Okay. Peranan dia apa? Akhbar dan televisyen menjadi alat penyebaran maklumat seperti berperanan membantu mengekalkan kedaulatan negara. Surat khabar dan televisyen menyalurkan maklumat kepentingan memiliki semangat nasionalisme untuk membentuk rakyat cintakan negara serta sanggup berkorban mempertahankan negara. Selain itu, media massa juga memaparkan maklumat tentang program pembangunan negara. Nampak tak? Seperti projek pertanian dalam surat khabar tu.
bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi serta tidak perlu bergantung kepada makanan import. Okey, jawapan di sebelah pun ada, jawapan yang di luar daripada kotak jawapan pun ada. So, ini contoh bagi pelajar yang cemerlang lah. Cikgu boleh suruh pelajar ni fikir luar kotak. Okey, kalau pelajar yang pertengahan, sederhana, cikgu minta tolong pelajar ambil saja jawapan dan buat ayat yang sesuai daripada soalan tersebut. Tak payahlah kita nak bersungguh-sungguh. Kerana pelajar yang sederhana ni kadang-kadang dia tak capai apa yang kita hajatkan. So, pelajar yang galus, lagilah kita minta dia salin saja dan juga kita guna penyambung ayat dan juga penanda wacana yang sesuai supaya dia menjadi ayat yang sesuai. Okey, next. Soalan yang seterusnya ialah berada pada TP6. Okay, ini soalan ceraian C juga. Kalau dalam soalan SPM yang sebenar, dia ada pembayang soalan, penyataan soalan, kata tugas yang penting jelaskan. Ya, apa yang nak dijelaskan ialah iktibar daripada situasi. Soalan iktibar ini dia boleh tulis apa sahaja iktibar berdasarkan pembayang tadi. Apa pembayang dia? Desakan, ugutan, terpedaya, tekanan, desakan, pujukan. Okay, apa iktibar yang boleh diambil daripada pembayang tadi? Okey, contohnya iktibar daripada situasi tersebut ialah tidak mudah terpedaya dengan desakan orang luar atau asing. Dapat dah satu markah. Okey, huraian ni apa? Supaya dapat memiliki semangat yang kental untuk menolak perkara yang mengancamkan kedaulatan negara dan bangsa kita. Itu boleh dijadikan sebagai huraian. Okey, cikgu minta bimbing pelajar. Apa sahaja iktibar yang pelajar tulis selain yang ada daripada panduan jawapan boleh diterima. Kecuali dia berbeza daripada soalan. Terpesong daripada soalan, itu tak bolehlah kita bagi markah. Okey, cikgu tugas cikgu bimbing pelajar. Okey, bagaimana nak jawab soalan yang sedemikian rupa. Okey, dan ini soalan yang seterusnya, TP6 juga. Ini soalan kata tugas. Cikgu saya cepatkan, ialah kata tugas lain, iaitu cadangkan. Yang tadi kita dah tengok dah, jelaskan, terangkan, mengapa, bagaimana. Ini cadangkan. Bila sebut cadangkan, ini merupakan aras tertinggi. Aras tertinggi dalam tahap penguasaan pelajar. Iaitu, cadangkan usaha bagi menjamin kemakmuran negara. Apa pokok soalan dia? Nak usaha untuk menjamin kemakmuran. Apakah usaha? Jadi, cikgu boleh bimbing pelajar bagi jawapan-jawapan usaha. Iaitu apa usaha yang boleh kita bagi untuk makmurkan negara. Iaitu apa? Menguasai ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran rakyat dan apa sahaja jawapan yang pelajar-pelajar cikgu tulis, cikgu boleh terima. Kecuali dia terpesong daripada soalan. Di sini dah ada panduan jawapan. Cikgu-cikgu hanya perlu bimbing bagaimana mereka nak membina ayat daripada panduan jawapan yang diberi. Jika jawapan itu bersesuaian, cikgu boleh guna dalam penulisan jawapan pelajar-pelajar. So, pelajar dia tak akan keliru dah. Kalau soalan yang macam ni usaha, dia akan ingat apa usaha-usaha yang pelajar boleh guna dan apa usaha-usaha yang kerajaan, usaha-usaha pihak sekolah ataupun usaha-usaha pihak negeri dan sebagainya lah untuk menjadikan kemakmuran negara ini berkekalan pada masa akan datang. Okey. Okey, dalam set kedua ini ada juga soalan objektif. Iaitu setiap SP dia ada satu soalan bertulis dan ada satu soalan objektif. Iaitu ini merupakan contoh kepada soalan aneka pelengkap. Jadi ada kata tugas dan juga kata kunci. Contohnya di sini dia tanya, manakah? Manakah di situ ialah kata tugas. Yang maknanya cikgu kena ajar kata tugas. Manakah tu apa dia? Dia nak apa? Suruh pelajar pilih.
Sistem perundangan Kutara Manawa. Apa kunci dia ialah perundangan Kutara Manawa. So, manakah perundangan Kutara Manawa? Okey, mudahkan soalan ini untuk pelajar-pelajar jawab. Okey, boleh cikgu-cikgu? Saya teruskan yang terakhir ialah soalan objektif aneka pilihan. Okey, ini juga soalan-soalan yang ada dalam modul 2, modul Kampui. Okey, soalan-soalan ini ialah aneka pilihan. Dia ada macam biasa cikgu pernah tengok. Cuma saya minta cikgu ajar pelajar gariskan, iaitu kata tugas dan juga pokok soalan. Mengapakah revolusi tersebut tercetus? Kata tugasnya mengapa? Okey. So ada aneka pilihan jawapan 1 2 3 4. Jika sukar mencari jawapan tepat, maka tolak dahulu jawapan yang paling tidak tepat, dan akhir sekali jika terdapat dua jawapan yang sukar dibezakan, pilihlah yang anda paling tepat dan keberangkalian jawapan anda betul lebih tinggi. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.